ulama-ulama yang muktabar dan yang dapat dipercayai. Baik, ini sebagian pendapat daripada Imam Nawawi. Ya, maknanya orang yang menyebut kalimah syahadat itu bukan dalam bahasa Arab, dibaca dalam bentuk terjemahan, jadi dia masih lagi dianggap sebagai seorang Islam. Nak sebut asyhadu, asadu, ya. Asyhadu, ini lidah betul-betulkan, katakan juga asadu. Yang patut boleh sebut dalam tempoh 5 minit, ditunggu sampai 1 jam. Ya. Tak apalah, oleh kerana sahabat kita masih lagi belum menyebut kalimah asyhadu itu dengan tepat, kita ajar itu ajar. Tak apa, walaupun mungkin tak boleh nak sebut dalam keadaan tepat, asadu, tak apalah asadu. Asadu itu maksudnya apa? Asadu singa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Tak apa, walaupun kita dah ajar dalam keadaan tidak betul, yang penting ada ikrar yang diletakkan dalam hatinya. Dan selepas daripada itu terjemahkan, aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah, melainkan Allah, ya. Dan aku menyaksikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan surah Allah. Antara daripada ucapan tersebut yang dituturkan, sudah seseorang itu dianggap sebagai orang yang telah memeluk ajaran Allah Subhanahu wa taala, tanpa menunggu orang lain, tanpa menunggu kita nak bawa bertemu dengan persatuan ataupun jabatan-jabatan agama yang boleh menerima ataupun diterima secara rasminya seseorang itu sebagai seorang Muslim. Jadi maknanya kalau ada sesiapa daripada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang belum memeluk ajaran Islam, dia nak masuk Islam, teruskan. Dia mengucap di hadapan kita pun tidak menjadi masalah. Ucapkanlah dahulu. Bahkan ikrar dalam keadaan berulang-ulang itu adalah perkara yang baik. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Islam kan mengajar kepada kita ini, perbaharui iman kita ini dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Nak ulang selalu asyhadu an la ilaha illallah, berulang kali silakan. Satu perkara yang baik dalam hidup kita. Cumanya kita yang jarang untuk menyebut kalimat-kalimat seumpama ini, ya? Yang tujuan daripada sebutan, bukankah dalam hadis Rasulullah yang pernah saya nyatakan juga dahulu, untuk menjadikan hati kita ini hati yang mantap, hati yang tidak ragu-ragu, hati yang tetap. Itu dia berpunca daripada ucapan kita, ya? Yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima lisan, hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisan. Hadis ini sentiasa kita dengar dan selalu diucapkan oleh para tuan-tuan guru kita, yang tujuannya nak bagi tahu betapa pentingnya mulut kita ini untuk menyebut kalimat-kalimat tersebut bagi memantapkan hati kita ini untuk beristiqamah. Ya, tidak akan beristiqamah iman kita di mana iman tak boleh kekal dalam keadaan sentiasa beriman kepada Allah. Sekejap berada dalam keadaan baik, kemudian sekejap bertukar. Melainkan Rasulullah menyatakan, melainkan apabila iman tersebut ada dalam hati, melainkan apabila hati kita ini beristiqamah dalam beriman kepada Allah. Dan hati ini tidak mungkin akan dapat dikekalkan kedudukannya sedemikian rupa itu, melainkan ia dimulakan dengan lidah ataupun mulut kita, lisan kita, ya. Jadi lisan, apa salahnya kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhir sekali dia akan melahirkan sesuatu yang baik. Kita cuba tengok dalam amalan-amalan para ulama akan tersebut Fatihah, ya, kan ada dalam banyaklah pengalaman. Mana hadisnya Ustaz, sumber hadisnya tidak ada, tapi ini berdasarkan kepada tajribah para ulama. Ulama telah mengambil pengalaman-pengalaman tersebut. Contohnya apa? Di antaranya ada ulama kata, kalau katakan kita inginkan sesuatu yang telah hilang daripada kita ini, ya, di antaranya ulama kata habis sembahyang duduk berzikir, lepas habis berzikir semua, teruskan dengan kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 43 kali. Bacalah terus. Habis saja Fatihah yang pertama sampai 43 kali, dan kemudian berdoa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti doa kamu ini akan dikabulkan, apa pun saja yang kamu minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasar kepada pengalaman para ulama. Jadi kita cuba amalkan tadi itu, kerana ayat yang dituturkan semuanya ataupun perkara yang dituturkan itu adalah merupakan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalilnya mana? Allah menyebutkan jelas dalam Al-Quran. Allah sebut fazkurullaha zikran katsira.
berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Kita tak boleh nak berzikir dengan zikir yang banyak, ya. Maka ambillah zikir-zikir yang telah disusun oleh para ulama, kerana semuanya itu bukan kata-kata daripada mereka, sebaliknya itu semua adalah merupakan ucapan dan wahyu daripada Allah, serta ia merupakan ucapan-ucapan yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma kaedah yang berbeza, ya, caranya itu berbeza. Begitu juga dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Kadang-kadang kena sebut sebanyak 1000 kali, 2000 kali terpulang. Yang penting kita amalkan, ya. Amalkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik. Jadi itulah yang disebut oleh para ulama. Wallahu a'lam. Tamat perbincangan kita dengan hadis yang ketiga ini. Kemudian baik, saya ingin menyebut sedikit ada beberapa perkara berkait dengan masalah solat yang kita laksanakan ini. Saya ingin mengambil sedikit pandangan dan apa yang diutarakan oleh para ulama, supaya saat ketika kita melaksanakan amal-amal tersebut ini ataupun solat yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya nak mengambil sedikit catatan yang diambil oleh Said Hawa rahimahullah, ya, catatan daripada beliau, dan kitab beliau ini sebenarnya juga adalah merupakan syarah kepada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin, catatan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bayanul ma'ani al-batinah allati tatimmu biha hayatus salat. Menyatakan tentang makna-makna batin, pengertian batin yang dapat menyempurnakan kehidupan bersalat, kehidupan ketika kita menunaikan sembahyang. Maksudnya salat itu akan hidup bila masanya. Baik, cara dan kaedahnya, yang pertama disebut dengan hudurul qalbi, iaitulah menghadirkan hati. Wa na'ni bihi an yufarriga al-qalbu an ghairi ma huwa mulabis lahu wa mutakallim bih, fayakunu al-'ilmu bil fi'li makrunan bih wa la yakunu al-fikru ja'ilan fi ghairihi, wa mahman sarafa fil fikri an ghairi ma huwa fihi wa kana fi qalbihi dhikrun lima huwa fihi wa lam yakun fihi ghaflah faqad hasala hudurul qalbi. Jadi pengarang menyatakan maksud hadirnya itu iaitulah hati dikosongkan daripada sesuatu yang ada sangkut paut kepadanya dan sesuatu yang dibicarakan. Jadi kalau boleh sebelum menunaikan solat itu buang segala perkara-perkara yang bersangkut paut dengan amalan-amalan di luar. Ya, memang kita punya kerja ni terlalu banyak, pemikiran kita ni tidak dapat dielakkan. Ya, maklum sajalah hidup kita ni sentiasa sibuk. Habis satu kerja, buat kerja kedua, habis kerja kedua, kerja ketiga. Masa, nak katakan masa kita ini kosong tidak ada. Ada sahaja yang disibukkan. Dan pemikiran kita ni macam-macam perkara dalam kehidupan kita. Sebab ya, bila kita katakan hidup kita ini begitu, bagaimana boleh berlaku demikian? Sebab zaman sekarang ni zaman yang dipenuh dengan pelbagai bentuk keinginan yang ada. Ada pasaraya, ada tempat padang permainan, ada apa lagi? Semua yang berada di sekitar kita itu menarik minat untuk kita berfikir, ya? Sehingga akhirnya segala-galanya masuk dalam pemikiran kita. Pengarang kata buang segala-galanya itu, ya, segala perkara yang berkaitan dan segala wala yakunul fikru jahilan, dan jangan jadikan pemikiran kita itu dia berkisar dalam diri kita ini. Dan kalau sekiranya kita berjaya, itu bermakna kita akan dapat menghadirkan hati. Justru itu ambillah, duduk sebentar, fikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jauhkan daripada hal-hal tersebut. Yang kedua, at-tafahum lima'na al-kalam. Ya, at-tafahum lima'na al-kalam, memahami akan makna kalam. Amrun wara'a huduril qalbi, adalah satu perkara yang di sebalik hadirnya hati tersebut. Jadi kita kena faham tentang makna-makna yang dibicarakan supaya ia dapat menghadirkan hati kita, kita dapat tumpukan. Orang yang membaca novel yang kita baca di tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita seronok. Sebab apa kita seronok baca novel? Faham. Kemudian boleh kita
balik itu sebab apa? Menghayati. Ya, cerita tersebut ada penghayatannya. Bagaimana boleh berlaku demikian? Kerana timbul minat kita terhadap apa yang kita lihat dan apa yang kita tuturkan. Jadi begitulah di dalam solat, usahakan pada diri kita ini untuk memahami perkataan-perkataan yang dituturkan. Farubbama yakunu al-qalbu hadiran ma'al lafzi wa la yakunu hadiran ma'al lafzi. Kadang-kadang ya, hati itu hadir bersama dengan lafaz. Hati tadi datang bersama dengan lafaz, tapi tidak datang bersama dengan makna lafaz tersebut. Ya, makna ini kita faham betul-betul. Sebut dah, ikut tuturan. Macam apa? Macam kita lah bila sebut ikrar, kan? Semua ya. Kami, ya. Rakyat Malaysia. Agak-agak kita faham tak apa yang kita cakap. Time itu saja. Waktu ketika ada perbalisan, waktu ada perjumpaan, semua doakan, berjanji akan menjaga, menyembunyikan akta rahsia dan sebagainya. Itu semua. Lepas daripada itu, ingat, entah apa, cuba macam balik tak ingat. Sebab kita tidak memahaminya. Nah, yang penting makna yang disebut makna al-nafsi, makna bagi lafaz yang kita sebutkan itu sampai tahap tersebut, barulah dia akan dapat menghadirkan kefahaman kita terhadap atau dapat menghadirkan hati kita ketika menunaikan ibadah salat. Baik. Dan pengarang menyatakan wa hadha maqamun yatafawatu an-nasu fihi, dan maqam inilah yang membezakan di antara seorang manusia dengan manusia yang lain. Yang kedudukan inilah yang membezakan. Kita tengok awliya Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana mereka boleh mendampingi atau mendekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana mereka begitu mendetail dan memahami akan perkataan-perkataan tersebut. Ia nak dibandingkan dengan kita jauh daripada itu. Ya. Baik, seterusnya yang berikutnya itulah at-ta'zim, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa amrun wara'a huduril qalbi wal fahmi, iaitulah ia merupakan perkara di sebalik hadirnya hati dan di sebalik daripada memahami akan setiap lafaz yang dituturkan. Kerana ar-rajulu yukhadibu 'abdahu bi kalamin huwa hadirul qalbi fihi wa mutafahhimun li ma'nahu wa la yakunu mu'azziman lahu فالتعظيم زائل عليهما. Kerana seseorang yukhadibu, seseorang lelaki itu ataupun seseorang ketua itu, dia akan berbicara dengan hambanya dengan sesuatu kalam, dia dapat menghadirkan hati padanya, dia faham akan maknanya itu, tapi dia tidak memuliakan ataupun membesarkannya. Ya, betul, kita kadang-kadang dengan bos kita ni diarahkan, kamu persiapkan kerja sebelum balik, nanti kerja saya nak tengok file tersebut siap. Buatlah kerja tersebut, kita buat. Faham akan segala apa yang diperintahkan, tapi tidak ada unsur kita nak membesarkan dan memuliakannya. Habis saja isu jawatan bos tadi dah tak ada di situ dan tak pernah masuk. Bila tengok nombor telefon bos yang dahulu dia merupakan bos kita, kemungkinan dia nak jemput kita sesuatu jemputan, tengok nombor bos padang delete ataupun tak angkat langsung dah. Sebab apa? Sebab waktu ketika menjadi bos kerja dia suka mengarahnya. Ni tolong buat. Dekat hati pekerja dia boleh apa tegulah nanti. So kalau katakan ada jawatan nak panggil, tak ada. Dan itu pun yang berlaku. Memang ada sejarah seumpama itu. Tiba-tiba pada saat yang serupa, orang yang selama ini diarahkan dah berada pada kedudukan beliau atau kedudukan mereka itu lagilah ya, kedudukannya semakin bertambah dan sebagainya. Baik, at-ta'zim itu kita perlu letakkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila-bila masa sahaja Allah boleh menarik segala kelebihan-kelebihan yang kita ada. Ingatan kita yang sempurna ini, bila-bila masa sahaja Allah boleh menarik sehingga akhirnya kita akan, ingatan kita ini semakin lama semakin berkurangan. Kehebatan kita untuk bercakap, dia semakin lama juga dia akan berkurangan. Ya. Begitu juga kekuatan kita itu dahulu mungkin kita hebat, tapi kekuatan dan juga tenaga kita ini semakin berkurangan. Kenapa? Kerana itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang ketiga.
Dan yang keempat iaitulah haibah. Haibahnya apa dia? Fazaidatun ala ta'zim bal hiya ibaratun an khawfin mansya'uhu at-ta'zim lianna man la yakhafu la yusamma haiban wal makhafatu min al-aqrabi wa su'i khalqil 'abdi wa ma yajri majrahu min al-asbabil khasisah la tusamma mahabatan bal al-khawfu min as-sultan al-mu'azzam yusamma mahabatan wal haibatu khawfun masdaruhu al-ijlal. Baik, pengarang menyatakan ada perbezaan di antara haibah dan juga khauf. Haibah dan juga khauf. Kalimah ada disebut dengan kalimah haibatun. Haibatan. Dan satu lagi khaufun. Khaufun alaih. Dia ada kalimah yang disebut dengan nama haibah. Ha, ya, ba, ta marbuta. Dan yang kedua disebut dengan nama khaufun. Apa beza di antara keduanya? Khauf ini kita takut. Kita nampak akrab yang disebut dalam kitab tadi, dia kata akrab seumpama akrab. Kalajengking yang ada lalu kat depan kita, takut kita tak takut? Takut. Kenapa takut? Kerana dia ada bisa. Katak yang melompat di hadapan kita, siapa melompat dulu? Kita dulu melompat ke katak dah melompat? Dia tak sempat nak melompat, kita dah melompat dulu sebab dia kat depan kita kan. Baik, katak. Timbul perasaan khauf kita, takut pada katak tersebut. Tapi ia tidak dianggap sebagai haibah. Ya. Haibahnya apa dia? Haibah ini wujud apabila wujudnya ta'zim kita kepadanya. Begitulah yang berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita takut pada Allah Subhanahu wa taala? Disebabkan Allah Subhanahu wa taala itu besar, agung. Ya. Dia tidak pun nak membunuh kita, dia tidak pun ingin melakukan sesuatu pada kita seperti mana yang ada pada binatang tadi. Tidak ada, tapi kenapa kita takut? Itu melambangkan tentang ta'zim kita, membesarkan kita kepada Allah. Seumpama tuanku lah istilahnya, tuanku ketika itu. Ya, bila dekat. Tadi kalau katakan kita dekat dengan binatang tersebut, pasti dia akan menyengat dan sebagainya. Tapi bagi seorang sultan, bila kita datang, ya Allah, aku datang ketika itu, bila berdepan dengan kita, punyalah kita angkat tangan. Contohnya pada saat tersebut, kenapa nak buat begitu? Kenapa nak buat begitu? Dengan rasa takut ketika itu. Tak ada manusia yang datang, Assalamualaikum, apa khabar? Ya, tapi perasaan kita ketika itu ada timbul dengan rasa takut kita, ya Allah, bagaimana keadaan kita? Kenapa? Ta'zim kita, terletaknya perasaan ta'zim. Bukannya kerana dia bahaya, dia tidak memberikan apa pun bahaya, tapi kerana ada sifat kita berta'zim dan membesarkan. Nah, inilah juga yang berlaku kepada Allah. Ya, Allah lebih daripada itu berbanding dengan manusia. Haibah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kebesaran ataupun kehebatan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wujudkan rasa haibah kita, takut seumpama ini dalam diri kita. Baik, kemudian ar-raja fala syakka annahu zaidun, maka tak boleh tidak syak lagi bahawa sesungguhnya dia adalah merupakan tambahan dalam kita nak beribadah kepada Allah. Fakam amalan raja artinya mengharap. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fakam bin mu'azzamin malikan minal muluk yahabu atau yakhafu satwatihi walakin la yarju masrubatahu. Baik. Tambahan lagi dia kata, ramai di kalangan orang-orang yang diperbesarkan ataupun yang dibangga-banggakan di kalangan raja-raja yang ada ini, dia ditakuti akan kekuasaan yang ada pada dirinya, akan tetapi tidak diharapkan pahala yang ada pada dirinya. Kita minta daripada Allah, ditambah kenapa kita mengharap kepada Allah? Kerana sesungguhnya amalan kita ini akan ditentukan pahalanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada manusia tidak boleh menentukan pahala kita. Berapa banyak yang akan diberikan kita itu menurut keinginan seseorang, dan seseorang itu tidak mampu untuk
menilai kita berapakah pahala yang wajib untuk diberikan, tapi yang boleh menilai untuk menentukan pahala kita ini berapa banyak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam pertemuan kita pada pagi ini, dalam pertemuan kita pada pagi ini, bilangan ataupun pahala yang diperolehi oleh tuan-tuan dan puan-puan ini semuanya berbeza-beza. Kita tidak tahu berapa banyak pahala kita. Justru itu apa? Bagaimana kita nak minta supaya menjadikan pahala kita ini banyak dan bertambah? Maka tidak lain dan tidak bukan dengan kita sentiasa berharap kepada Allah, minta selalu berharap kepada Allah. Antaranya itulah dengan kita berdoa sekali. Sebab itu Allah mengajar kepada kita untuk perbanyakkan doa dalam hidup. Jangan sama sekali kita tinggalkan doa kita kepada Allah. Ustaz, saya ada masalah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya nak demikian-demikian, mohon dan doa kepada Allah, kerana yang memberi itu Al-Muqti wallah, yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir iaitulah Al-Haya. Apa Al-Haya? Malu. Al-Haya itu malu. Malu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah dah bagi kita macam-macam dalam hidup kita ni. Apa lagi yang Allah tak bagi kepada kita? Semuanya Allah bagi. Daripada kecil, membesar, dan kemudian daripada membesar Allah bagi kepada kita kerja. Allah berikan kepada kita kerja yang baik. Allah berikan kepada kita ada pasangan masing-masing, ada anak-anak. Kemudian diberikan kepada kita tempat penginapan, rumah sudah ada, kenderaan sudah ada. Pemberian daripada Allah, belum lagi dengan kesihatan yang Allah berikan. Semuanya percuma belaka. Tidak pernah Allah minta bayaran daripada kita. Tak pernah langsung. Tiba-tiba kita melanggar perintah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sekadar untuk mengabdikan diri sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang tidak layak dalam hidup kita. Justru itu kena ada sifat malu kita. Yang biasanya malu itu hanya berlaku di antara manusia dengan manusia, tapi tidak pada Allah. Nah, untuk melahirkan tadi sifat malu itu wujud dalam diri kita ini, fala syakka fahuwa zaidun 'ala al-jumlah li'anna mustanaduhu istish'ar taksir wa tawahhum dhanbin wa yatasawwaru at-ta'zim wal khawfi wal raja'u min ghairi haya'in haitsu la yakunu tawahhum taksir wa irtikabi dhanbin. Baik, dan penambahan daripada malu ini sandarannya adalah berdasarkan kepada perasaan yang merasakan cuai dan berlakunya kekurangan serta dosa-dosa yang berlaku saat melakukan kerja-kerja tersebut. Kita duduk, mungkin dalam saat ketika kita duduk menghadiri akan majlis-majlis ilmu, mungkin ada kekurangan. Ya Allah, apa yang disampaikan oleh Ustaz itu tidak semua apa yang boleh dapat dalam diri kita. Jadi apakah aku boleh beramal untuk melakukan sesuatu kerja itu dalam keadaan yang terbaik? Saat ketika kita menunaikan sembahyang, ya Allah, rukun-rukunnya dalam sembahyang tadi ada juga saya terlupa ketika menunaikan rukun-rukun tersebut. Ada bacaan-bacaan yang saya tidak sebutkan. Timbulkan perasaan seumpama ini supaya dapat menghadirkan sifat malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu lahirkan sifat-sifat seumpama inilah untuk menjadikan ibadah solat kita ini solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mohon maaf